Kita segala harta ayah kita pakai, tapi ayah kita tak pernah salam, tak pernah jumpa dia, tak pernah agak-agak layak kita jadi anak pada dia. Istilah apa tu kalau dia tu? Anak derhaka. Dan kalau kita buat tak tahu dengan Tuhan kita, jadi apa? Hamba derhaka. Tak cukup jahat ni. Sebab tu dia cakap ni belum cerita pasal buat maksiat, belum cerita pasal minum arak, main judi. Tak, ni dia ni tak minum arak, dia tak buat, dia tak zina, dia tak makan babi, tak ada, dia tak judi. Dia cuma tak kenal Tuhan dia. Jahat dah, apatah lagi kalau ditambah dengan maksiat dosa yang dia buat. Anak rasa nak berhenti tak kuliah? Kita nak sambung sampai Zuhur. Dia kata, Allah Ustaz takut. Memanglah kita kena ada rasa takut. Itulah ittaqullah, takut kepada Allah. Tapi jangan sampai takut kita sampai tak makan, tak minum. Kita kena balance pula kehidupan kita tu. Cuma biarlah hidup ni ada takwa, ada rasa takut, ada rasa hati-hati, rasa ingat ke Tuhan. Bila kita takut, kita jadi ingat. Sebab tu dia bila nak buat speed track apa ni, dia bagi tanda amaran dulu, signboard dekat tepi jalan tu, kamera di hadapan. Tujuan apa dia bagi tahu? Untuk takutkan. Bila takut, dia akan lahir benda berhati-hati. Kamera depan slow. Walaupun sebenarnya tak ada kamera tu. Balik dah lama polis tu. Balik tu pun nak raya ke? Balik dah dia. Angkut dengan kamera sekali. Kita slow. Sebab apa? Dia tadi ada rasa takut, menghasilkan berhati-hati. Itu baru cerita highway tu. Ni cerita highway kehidupan kita. Bila datang ni ayat-ayat Allah yang menakut-nakutkan kita untuk tujuan supaya hidup kita jangan sewenang-wenangnya, tapi hiduplah kamu dengan rasa takut. Dengan rasa takut tu kamu akan berhati-hati dalam setiap tingkah laku kamu dalam kehidupan. Hati-hati ni halal ke haram, ni boleh ke tak boleh, ni Allah bagi ke tak bagi, ni Allah marah ke tak. Jaga-jaga. Itu namanya takwa. Nak kedai makan, bukan main masuk je kedai makan, tengok dulu kedai ni okey lah ni kedai ni. Dia ambil makan, ambil mana? Orang kita ni tak tanya habis. Alah, makan je lah. Bukan kita macam tu. Nak ambil kira habis. Itu namanya orang bertakwa. Faqad fazal muttaqun. Maka orang yang bertakwa itu faza, ialah orang yang berjaya. Apa makna berjaya? Layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebab apa? Sebab muttaqunnya dia. Sebab dia takut kepada Allah. Gitu. Yang kedua, hudus. Hudus artinya baharu. Apa makna baharu? Berubah-ubah. Berubah-ubah. Iaitu ada permulaan bagi wujud Tuhan. Ini mustahil. Orang kata Tuhan tu ada mula. Mustahil. Yang ada mula lain daripada Tuhan. Siapa dia? Kita makhluk. Setiap daripada kita ni tak bubuh nama apa pun, semuanya ada permulaan. Hatta syurga neraka ada permulaan. Maksud ada permulaan tu bermula daripada tak ada, Allah cipta baru ada. Apa dia tu? Tu maksud ada permulaan. Asalnya syurga neraka pun tak ada. Allah cipta syurga neraka, baru syurga neraka tu ada. Allah tak bermula dengan kosong, tak ada. Tak bermula dengan tak ada, tak ada. Allah tak begitu. Allah ada. Pegang situ sudah. Jangan tanya ada sebelum Allah, tak ada. Allah tak ada sebelum selepas. Sebab Allah tak berkait dengan masa. Sebab masa tu makhluk Allah. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Setiap yang Allah bersumpah itu adalah nama makhluknya. Jadi bila Allah bersumpah dengan nama masa, demi masa, nak menunjukkan situ demi masa tu makhluk ciptaan Allah. Jadi bila makhluk ciptaan Allah, Allah tak memerlukan pada makhluk tu. Allah tak memerlukan masa. Jadi bila Allah tak memerlukan masa, Allah tak berkaitlah dengan masa. Jadi Allah tak ada dahulu, kini, selamanya ke apa ke, tak ada. Tak ada sebelum, tak ada selepas. Tu. Jadi tak ada istilah nak kata sebelum Allah siapa dia ada. Kalau ada timbul soalannya tu, jangan kita layan.
jangan kita layan. Kadang-kadang kita mengaji ni, balik-balik ni syaitan ikut sekali. Syaitan ikut sekali, tolong bawa kitab kita. Lepas tu dia buat tanya. Betul dah. Sebelum ada, Allah ada dah. Sebelum Allah ada tu siapa ni? Dia nak tanya. Kita tu fikir sampai tak lintas jalan. Okay. Siapa dia? Jangan layan. Ini kerja syaitan. Sebab tu kita kena ingat kita dengan syaitan hidup lama lagi. Syaitan pernah hidup di alam sana tu, alam malakut tu. Dia jumpa habis malaikat Jibril, dia biasa kawan. Kan? Syurga dia pernah masuk. Dulu nama dia Azazil. Jadi kalau nak kira alim, siapa lebih alim? Jago-jago kita pun berceramah, pumpang, tepuk meja, terbalik cawan. Pernah ke tengok syurga? Tak pernah. Pernah jumpa malaikat Jibril? Tak pernah. Kan? Tak pernah. Tapi Iblis pernah. Sebab tu kadang dia boleh psycho kita. Sebab tu kita kena ada ilmu yang kukuh. Sebab kalau dia psycho kita, naya kita. Tadi dia main dalam fikiran kita, dia kata dah sebelum Allah siapa dia. Dia saja nak bagi kita ni pening. Jaga-jaga. Jadi zaman Nabi pernah berlaku gitu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, semalam aku tak boleh tidur ya Rasulullah. Nabi tanya, awak kenapa pula? Tak adalah engkau ajar kami Allah itulah Tuhan, tak Allah itulah tidak ada permulaan apa semua ni lah. Lepas tu aku terfikir, aku dijadikan Tuhan. Jadi Allah tu siapa pula bagi jadi? Terfikir gitu. Kata Nabi pada dia, kalau sekali lagi kamu ada terlintas fikiran seperti itu, maka kamu bacalah isti'azah ataupun ta'awuz, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kamu ludah di sebelah kiri. Kerana itu adalah hasutan daripada iblis nak merosakkan akan pemikiran akidah. Ludah. Dan sebut amantu billah. Cukup, aku beriman dengan Allah. Dah. Jangan fikir lebih-lebih. Bab akidah ni jangan terlampau dalam sangat fikir. Dia boleh jadi mereng. Sebab apa? Sebab kita tak mampu fikir tentang Tuhan dengan sejelas-jelasnya. Inna Allah Ta'ala, kata Nabi, Inna Allah Ta'ala ihtajaba anil ukul. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu terdinding, tersembunyi daripada sebarang akal. Tak boleh. Hebat mana pun saintis, profesor, sampai botak tengah kepala, hebat macam mana pun IQ dia, takkan boleh fikir tentang Tuhan. Akal tak mampu. Nak fikir Tuhan ni macam mana ke apa, tak ada. Setakat kita boleh fikir apa yang diberitahu Allah di dalam firman-Nya ataupun apa yang disampaikan Nabi kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami tak ada pengetahuan, tak ada ilmu kami. Illa ma 'allamtana, selain daripada apa yang Engkau ajarkan pada kami. Maksud ajar pada kami ni dengan pembacaan ilmu-ilmu kita ni. Ulama tafsir dah ayat Quran hadis, itu ilmu yang kita dapat belajar, itu sekadar yang Allah bagi kepada kita. Itu pun kadang-kadang tulis dah, sama ada kita faham ke tak faham pula. Nak boleh faham pun Allah bagi faham. Faham yang tu setakat tu je, jangan lebih. Lebih habis rosak. Elok-elok makan, elok duduk atas kursi meja, makan atas pokok je. Dia mula jadi itu panggil gila isim. Jadi jangan. Kadang-kadang kan macam ajaran sesat macam ayah pin apa semua tu kan. Kadang tu mereka ni bukan jenis tak mengaji langsung, ngaji tapi ngaji lebih. Melampau sangat mengaji, guru kata dah takat ni je, nak korek lebih sangat. Korek lebih habis jadi mereng itu. Lepas tu mula kata bukan-bukan. Mulalah buat ajaran sesat, ngaku-ngaku dirinya lah kali ngaku diri Tuhan. Dah dia pula Tuhan. Habis terlampau mencari Tuhan, tak jumpa lah kali ngaku akulah Tuhan kot. Dah tak jumpa kan? Diri dia Tuhan. Tak naya semua. Sebab tu jaga. Hati-hati. Yang ketiga, turuhul adami. Turu tu maknanya datang. Al-adam tak ada, maknanya kedatangan Adam. Maksud kedatangan Adam, sekarang ada, lepas ni tak ada. Maksud macam tu.
Jadi ianya mustahil. Mustahil Allah ni sekarang ada, lepas ni Allah tak ada, mustahil. Yang macam yang turul Adam ni siapa dia? Kita turul Adam. Sekarang ada, lepas ni tak ada. Mungkin makdum ba'dal wujud kita ni. Kita ni sekarang ada, lepas ni tak ada. Kita hidup kita tu macam tu. Yang dinamakan fana, apa makna fana? Musnah. Allah tidak fana kerana Allah baqa. Allah tak akan musnah, Allah tak akan hancur, Allah tak akan hilang, Allah tak akan stop ke berhenti ke apa, tak ada. Yang fana kita makhluk. Ni fana, kita makhluk. Lepas tu dalam tasawuf dia ada istilah makam fana. Orang yang sampai ke tahap makam kedudukan pemikiran itu sampai fana. Pertama dia ada dua, satu fana, satu lagi fanaul fana. Ni dahsyat lah. Kita ambil satu dulu. Ada orang dia mengaji dan beribadah secara istiqamah sampai satu tahap Allah berikan pada dia makam fana. Makam fana ni maksudnya dia tak nampak dah dunia ni. Ada depan mata dunia, tapi tak masuk ke hati langsung. Kita ada gak masuk sikit-sikit. Dalam hati kita ada tak cita-cita nak buat rumah kat kampung? Kan? 4 bilik senang nanti balik kampung. Ada fikir gitu. Dunia gitu. Ada terfikir nak tukar kereta baru? Ada. Kita ada macam-macam kita nak beli tu. Itu dunia tu ada lagi kat kita. Cuma kita kawal lah, jangan lebih-lebih, masuk sikit-sikit. Tapi orang makan fana ni, dunia ni langsung tak masuk sikit pun dalam hati dia, tak ada. Sebab dunia ni sudah fana pada dia. Dunia ni hancur dah, tak ada pada dia. Dia cuma jasad je duduk kat dunia, tapi tak ada apa. Kerja dia nak ibadat. Itu yang kadang-kadang dia cakap. Dia kadang tak pelik. Kadang ada orang selawat kenyang lah, tak makan apa. Sungguh kita dengar, mungkin kita sepelik sebab kita tak pernah jumpa ataupun tak pernah rasa. Tapi jangan terus kita hukum benda ni merepek dah. Ada orang dia hidup dia tiap-tiap hari 3 biji kurma dia makan. Itu nasi tak makan, apa tak makan. Ada seorang tok guru. Dia bila dia puasa. Puasa dia puasa selang sehari. Tiap hari macam tu. Masa buka dia ambil kurma 3 biji, dia jilat. Jilat tak makan, dia jilat. Lepas tu dia tak alik. Lepas tu dia buat ibadat macam biasa. Esok sahur nak bangkit subuh tu sahur, kurma yang semalam dia jilat tu dia makan. Lepas tu dia puasa sepanjang hari. Lepas tu buka macam tu juga. Tak sentuh apa, elok badan sihat, tegap elok. Ada orang dia dah sampai tahap makam, sampai macam tu kedudukan dia. Ada tak sebelik? Lepas tu sekarang isu sekarang ni orang duk bangkit-bangkit benda-benda ni dah lama. Tapi sengaja dibangkit sebab nak bagi keliru masyarakat. Bahas tentang zikir bergerak kepala. Bahas tentang yaqazah. Bahas tentang macam-macam istilah-istilah tasawuf. Dia nak bagi tahu yaqazah ni maksudnya jumpa Nabi secara berdepan. Bukan jumpa Nabi dalam tidur, bukan mimpi. Ini bukan mimpi, betul-betul depan mata, boleh pegang. Ada Nabi datang depan dia. Itu nama istilah tu namanya yaqazah. Ada dalam pengajian tasawuf, dalam geng-geng ahli tarikat ada sebut benda ni, yaqazah ni. Datang orang moden ni kata merepek mana. Sabar lu. Soalan saya mudah. Walaupun memang orang kata mana dalil. Mudah kita soalan. Berkuasa tak berkuasa, Allah Ta'ala hadirkan Nabi depan kita secara dirinya betul. Berkuasa ke tidak? Lepas tu apa yang kita rasa pelik? Kalau kita kenal Allah tu maha kuasa. Tak ada mustahil pun Allah boleh buat apa saja kan? Tu kena mengaji, faham elok-elok akidah tauhid ni. Bukan main baca-baca gitu je, faham kemah-kemah Allah nak buat datang. Boleh. Cuma orang yang mengaku-ngaku dia jumpa Nabi, itu tergantung atas dia. Kalau dia berkata benar, benarlah dia. Kalau dia bohong, bohonglah dia. Kita tak tahu. Itu urusan dia dengan Tuhan. Dia bercakap tu, kita tak boleh hukum. Sebab mungkin kita tak duduk di tempat ni, kita tak tahu.
Ada orang memang dia nampak dalam qasidah tu dia nampak Nabi datang, dia pun melambai tangan kat Nabi. Nak pelik apa ni? Kalau sungguh Allah boleh buat, Allah tunjukkan depan ni. Nak pelik apa ni? Kita kata merepek sebab kita tak nampak, sebab kita tak rasa. Macam saya sebut tadi lah, dengan selawat saja boleh kenyang. Kita rasa pelik, merepek selawat kenyang. Sebab kita tak sampai makam dia, mana kita rasa. Ada orang memang rasa sungguh benda tu. Macam mana nak cakap? Kan? Tak sama. Jadi sebenarnya tak ada masalah benda tu. Cumanya sebab tu saya tak tahulah. Payah agak zaman kita hari ni. Kan ada kes hari tu, ada seorang orang perempuan ke apa, dia pergi Mekah, dia kata dia jumpa Nabi. Lepas tu sampai balik ke Malaysia ni, dia ditahan. Kemudian di counselling oleh Jabatan Agama apa semualah. Tak apalah, mungkin dah takut dia tu menyeleweng ke apa ke, mungkin juga. Tapi andai kata kalau dia jumpa sungguh, nak kata apa? Allah boleh buat. Jadi pada saya, isu tu sepatutnya tak payah sampai besar sangat, sampai melibatkan kerajaan bagai apa tu. Sebab benda tu boleh jadi. Orang zaman dulu-dulu biasa jadi macam tu, dengan amalan-amalan mereka tu. Yang patut kita nak tahan, panggil kaunseling ni, tu yang peluk kepok, patut tu kena tahan. Jabatan Agama panggil dia, tarik dia, kaunseling dia. Ini baru menama merepek. Benda-benda kafir disanjung-sanjung. Ini dia kata dia jumpa Nabi. Tak apa, bagus dia jumpa Nabi. Bukan dia jumpa benda yang bukan-bukan ke apa. Cumanya dia bohong ke tipu ke, itu dia dengan Tuhan. Dia bohong, dia tanggung lah. Sebab cakap benda bohong lagi berkait dengan Nabi. Mungkin kita boleh tegur gitulah, awak jangan bohong. Tapi benda kita tak tahu. Sama macam zaman dulu, anak murid kanan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, anak murid kanan dia, paling yang dia sayang, namanya Halaj, anak murid dia tu. Dia ni mengaji dengan Imam Junaid. Imam Junaid ni makam sampai fana juga. Tapi dia kata Tok Guru, dia boleh turun balik. Maksud turun balik tu dia boleh jadi macam, dia boleh cakap macam orang biasa. Tapi ada orang bila dia sampai makam tu, dia tak boleh cakap macam orang biasa. Akhirnya dia terlampau asyik pada hatinya, dia tercakap satu benda yang pada zahir ni nampak salah. Jadi anak murid dia ni, lah kali dia kata Allah ada denganku, dia kata, bersama-sama dengan aku, dekat dalam jubah aku. Dia kata gitu. Dia kata gitu tu sebenarnya bukan makna hakikat, tapi maknanya dia dengan Tuhan tu, dia dah rasa Tuhan dekat sangat dengan dia. Tapi sebabkan dia terlampau merasai tu, dia kata Tuhan duk ngaku kat dalam jubah ni, ngaku sekali. Dengar begitu orang tangkap dia, sebab cakap ni cakap sesat. Apa cakap Tuhan ada dalam jubah dia? Kalau Tuhan dalam jubah, maknanya Tuhan bertempat. Ini sesat, ni sudah akidah di Sunnah Jamaah. Kena tangkap. Bagi tahu dekat guru dia, syekh dia. Guru dia kata, kalau begitulah anak murid aku jawab, makna tak kira lah anak murid kanan tak kanan, kita kena hukum. Mengikut ilmu tauhid, orang yang bercakap Tuhan bertempat itu, orang ini telah sesat, telah terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Buka ilmu fiqh pula. Menurut ilmu fiqh, orang yang telah pun murtad, maka faqtuluh, bunuh dia, pancung kepalanya, letak dekat ni tempat macam kayu tu, ambil pedang nak pancung kepala. Dijalankan hukum, perang, pancung kepala, tercampak kepala, mancut darah yang memancut tu tertulis kalimah Allah, 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 Allah. Orang semua pelik, terkejut tengok. Syekh Junaid kata, mengikut ilmu tasawuf, anak muridku ini telah sampai makam fana ni. Sehingga dia tak nampak yang lain, dia nampak dia dengan Allah sahaja. Itu yang lafaz zikir hu tu. Datang puak-puak ni, dia hina. Dia kata ada zikir hu macam beruk pula bunyi dia kata. Wah, ajar. Hang tak tahu, jangan cakap. Hang bukan ahli pada tarikat, kamu tak pernah masuk mana-mana tarikat, jangan cakap soal tarikat. Kita ni kadang-kadang jadi musuh dengan sebab benda yang kita tidak tahu. Kita tak tahu satu benda, jangan terus menghukum. Cuba tanya dulu.
Nak duduk dulu tanya, duduk masuk tanya macam mana apa semua. Nah, tarekat Naqsyabandi, dia ambil kain, dia serubung kepala, tutup sampai muka-muka ni, tutup dengan kain putih, tutup. Lepas tu tangan silam, ada dua tasbih, satu tasbih panjang, satu tasbih pendek, zikir. Ya, mula-mula zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada cara pula step kepala tu, Allah tu masuk ke jantung. Ada panjang. Nah, lama dia sampai satu tahap, syekh dia akan bagi tahu nak hilangkan kalimah nafi. Mana ni yang tinggal Allah kan? Allah, Allah, Allah maksudnya. Lama tinggal isim hanya Allah saja. Allah hilang jadi huwa, ha waw. Jadi wakah wa jadi hu. Hu tu maksudnya dia. Dia tu siapa? Allah. Itulah makam fana. Dia tak nampak dan yang lain. Dia nampak dia dengan Allah. Dia tu Allah. Kul huwallahu ahad. Betul ada huwa situ. Katakanlah dia Allah. Aduh situ. Sampai buat-buat ni kata ni apa zikir sesat, zikir hu. Hang tak tahu jangan cakap, tanya dulu. Tanya pada ahlinya. Ini amalan bukan baru. Kalau baru ya kita mungkin kaji tengok apa hal. Amalan ni dulu lagi. Syekh Abdul Samad, Syekh Daud, ni lah tarikat, baca silsilah bibliografi dia pun. Dia orang ni semua tarikat ni, tarikat Naqsyabandi ada, tarikat As-Samani ada, tarikat Asy-Syaqari ada. Nah, kita apa tarikat pun tak ada, lepas tu nak cakap asal tarikat. Ada. Contoh kita usrah tak pergi, tak ada jawatan langsung apa pun, likok tak pergi, apa tak pergi, lepas tu nak cakap soal pimpinan PAS. Tak kena, sebab hang tak erti, hang tak faham. Lagi nanti akan jadi fitnah. Macam tu ke? Hang bukan ahli pondok, bukan ahli tarikat, lepas tu nak cakap pasal benda ni. Jadi lepas tu terang pada orang awam, jadi tambah keliru. Akhirnya habis, jadi fitnah. Ini yang jadi masalah hari ni. Ya, tak tahu. Kalau kita tak tahu, diam dulu. Tanya orang yang tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kan? Masalah yang qaza, masalah dalam zikir hadirkan wajah guru. Saya tanya untuk guru saya. Dulu pernah jadi kecoh, dah ni kecoh balik. Memang ada dalam tarekat, dia ajar bila nak mula zikir, bayangkan muka guru. Dia ada sebab kenapa bayang muka guru. Saya tanya Tok Guru, Tok Guru jawab mudah. Bayang muka Amoy boleh, takkan bayang muka Syekh guru kita tak boleh. Sebab tu dia sunat tasbih ni tak ada pun tak apa, betul lah. Zikir dengan jari boleh, tak payah kira pun boleh tak? Subhanallah. Ikutlah baru banyak. Nah, apa yang ada tasbih? Kenapa? Zaman Nabi mungkinlah tasbih tu tak ada. Nabi suruh zikir zaman-zaman selepas tu. Nah, ulama-ulama mula buat tasbih. Dulu mula kira dengan batu, lepas tu lama-lama diikat dengan tali, jadilah tasbih macam kita ada hari ni. Kenapa ada tasbih? Ulama-ulama biasa kat tangan ni pegang tasbih. Kadang-kadang ada yang gantung di leher pun ada. Jangan tasbih, buat apa? Kata ulama, benda apa sahaja yang mengingatkan kita pada Allah, maka jadi sunat kita milik dia. Supaya hati sentiasa ingat Allah. Dia nak ingat ni mesti ada tanda. Kenapa kita pergi simpan gambar ayah mak kita walaupun dia dah tak ada meninggal? Sebab ingatan. Bila tengok gambar teringat zaman kecil dulu. Oh ni ayah dulu, ingat lagi ayah suap saya. Ayah dukung saya, ni mak saya. Ingatan. Dia masih ada, tak ada lah. Tak ada benda betul nak ingat. Susah tak? Jadi ada benda dia membantu kita untuk ingat. Jadi bila tengok tasbih kita ingat apa? Ada bila tengok tasbih ingat ke Amoy? Amoy. Bodoh, mana ada. Mabuk ketung. Benda tengok tasbih ingat Amoy. Bila tengok tasbih ingat siapa? Ingat Allah. Ingat syurga, ingat neraka, jadi takut. Itu. Jadi bila membayangkan muka syekh, muka guru kita itulah yang mengenalkan Allah pada kita. Kan? Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, maka aku tak kenal siapa Tuhanku. Nah, yang ajar kita. Sebab tu saya bukan jadi taksub dengan Tok Guru Siddiq Noh, tapi jadi sayang kat dia. Orang kata lama ustaz duduk dengan dia, lama tak lama saya anggap macam ayah dah dia.
Apa pula? Sebab saya daripada zero tak kenal Tuhan, dia bagi saya ajar kenal Tuhan. Saya tak reti hukum hakam solat, jadi kenal rukun-rukun sembahyang, tahu mana wajib, mana sunat. Mana kita nak letak terima kasih tak mana? Dah lah duit tak ambil. Nak cakap macam mana? Jadi itu yang kita jadi Allah. Aku nyawa pun tak apa. Aku nak bela dia, nak jaga dia. Sebab apa? Sebab dia ajar aku satu benda yang boleh menyelamatkan aku daripada neraka dan boleh masuk dalam syurga. Mana nak cari benda ni? Dah lah tak ambil duit pula tu. Ni pengorbanan macam mana kita nak balas. Lepas tu saya cakap dengan anak murid saya yang lain, saya cakap, tolong jaga Tok Guru. Jangan pernah nak komplain tikai apa guru kita suruh. Sebab pengorbanan dia tak mampu kita balas. Saya bagilah duit banyak mana pun pada guru saya, takkan mampu nak balas jasa dia didik saya. Sampai boleh kenal apa tu Islam. Boleh tahu beza mana neraka, mana syurga. Boleh selamatkan kita. Jadi apa salah kita bayang muka guru kita? Dengan bayang muka guru, kita ingat pada Allah. Tu kadang-kadang letak gambar ulama. Bila tengok gambar ulama, takkan kita ingat. Ada ke orang tengok gambar ulama ingat projek? Tak, dia ingat akhirat terus. Ingat kematian, ingat pesan guru ni. Itu tak antara tandanya. Kita nak membayangkan Allah, mana boleh bayang. Nak bayang Rasulullah, pernah tengok ke wajah Rasulullah? Tapi kita boleh membayangkan wajah orang yang menyampaikan kita mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Siapa? Guru kita, syekh kita. Jadi kok mana salahnya? Kok mana salah? Jadi tikai sana, tikai sini. Ni kalau tak erti, duduk diam. Gitu je. Ni jadi masalah hari ni. Saya masih cakap enggak lah. Nak bagi faham kepada masyarakat awam. Bukan nak condemn betul sesat tu, yang buat konsert tu baru ngarut-ngarut televisyen kita tak habis-habis. Tengok raya. Saya tanya, mana lebih banyak, takbir raya ke lagu raya? Dalam TV. Tak habis-habis, pas satu lagu. Ada? Yang kita pun hangguk kepala dengar. Layan. Yang tu tak apa pula. Dah ingat ke ulama tak boleh. Bayang muka guru tak boleh. Bayang muka syekh tak boleh. Bayang muka awet artis boleh pula. Allahu Akbar. Ini masalah. Ada. Jadi yang itulah. Yang keempat, mana ni? Fana. Tadi fana. Fana tadi tak habis cerita. Itu baru fana yang pertama. Ada orang dia sampai tahap makam fanaul fana. Fanaul fana ni kata guru kami. Yang ini lagi di Islam dunia yang kena ni panggil wali ni wali majzub. Allah angkat akal ni. Dia jadi macam orang gila. Macam orang gila tapi hakikat sebenarnya dia wali. Sebab Allah dah angkat pemikiran dia fanaul fana. Dia bukan sakat dunia ni dah tak ada pada dia. Dia pun tak ada. Dia fana semua. Yang hanya Allah tu yang tak boleh nak kata apa tu. Allah. Allah. Tak ada, dia tak nampak siapa pun. Sebab memang betul pun kita ada ke sebenarnya? Tak ada. Semuanya Allah. Tapi nak cerita kedai kopi tak boleh cerita macam ni. Sebab dia boleh mendatangkan fitnah. Sebab tu mengaji, dia tak boleh ambil bahasa Indonesia panggil cuplikan. Potongan-potongan. Ambil sekerat video, lepas tu kita nak bahas. Tak kena cakap dia ni. Han tak ikut daripada mula ni. Kita ni baru-baru datang sampai kat muka surat 32 nak baca sini. Lepas tu apa ustaz ni cakap? Dah Han tak ikut daripada awal masa kita ngaji mula-mula dari kulit depan lagi. Kita syarah pam. Dia bersambung. Ilmu tu bersambung, pemahamannya daripada awal sampai habis. Macam kita tengok filem. Kalau kita tengok tengah-tengah tu, apa dia ni nak bunuh kawan ni? Han tak tengok daripada mula. Macam mana starting cerita tu? Macam ni. Itu yang jadi fitnah. Jadi fitnah pada Ustaz Muhaizat. Jadi fitnah pada Ustaz Wadi Anwar. Dia ambil video pendek-pendek, potong-potong, terus nak hukum orang ni cakap macam mana. Han cuba dengar daripada awal. Perbahasan dia apa semua, perbincangan kitab apa dia pakai daripada mula bincang. Macam ni. Kita terus cerita kat Tarul Adami, memang aja nak cuba faham daripada awal lagi. Disyarah satu-satu. Barulah kita
Orang yang biasa ikut kuliah ni daripada awal, dia faham. Apa kita cerita ni dia faham. Kan? Duk masuk main tengah-tengah, memanglah jam. Memanglah kata apa benda ni. Sebab tu bila tak tahu, jangan terus hukum. Jangan terus hukum. Sabar dulu, lapang dadalah. Ingatlah, kita bukan semua benda kita tahu. Ada benda kita tahu, orang lain tak tahu. Ada benda kita tak tahu, orang lain tahu. Dia rasa macam dia tahu semua. Ni yang jadi masalah. Kan? Bila dia dengar benda yang dia tak biasa dengar, dia terus hukum. Ini tak betul. Sabar tu. Kan? Guru saya, ingat hang seorang ada guru, orang lain tak ada guru. Jangan ikut kita saja. Dia macam-macam cabang ilmu ni. Kan? Sabar dulu. Jangan terus menghukum. Meletakkan diri ni sentiasa jahil, itu lebih baik. Bila kita dengar satu benda tak biasa kita dengar, mungkin ni aku tak tahu kot, aku tak belajar kot ibab yang ni. Tak apa, tanya kawan tu macam mana, kitab mana rujuk ini, boleh tahan kira. Tapi bila merasa macam kita ni dah khatam semua kitab, tu tak ada dalam kitab. Kitab orang tu mungkin ada. Nak cakap macam mana? Kita dah baca semua kitab lah. Tu masalah. Kan? Sebab tu jangan rasa hari ni masalah. Ini yang berjayanya barat kapil Anatullah ni, dia buat sistem belajar ni ada peringkat-peringkat. Jadi kadang ada orang tu peringkat sampai master, PhD. Bila dia sampai PhD, walaupun mengaji baru berapa tahun je, degree 4 tahun, master buatlah lebih kurang 2 tahun, PhD pula lagi setahun, lebih kurang 5, 6, 7 tahun, rasa macam ulama besar dah. Padahal Syekh Daud Al-Fatani, baca manakib dia, 30 tahun ngaji Mekah. 30 tahun. Bukan 3 tahun, 30 tahun. Sambung pula ke Madinah lagi 5 tahun. 35 tahun tanpa balik ke tanah Melayu. Tak balik 35 tahun tu. Duduk sana. Habis mengaji, izin guru bagi balik, baru balik. Tu baru layak panggil alim besar, ulama. Ni ambil degree baru 4 tahun dah nak petikai Syekh Daud, nak petikai Syekh Abdul Samad. Ni masalah. Kan? Orang mabuk ketum pun pelik tengok. Ni siapa mabuk dia kata? Aku ke dia? Ada pelik tak pelik? Baru ngaji tadika nak tikai orang degree. Kan? Tak kena kan? Allahu Akbar. Kita ngaji 3 tahun balik, dia 35 tahun tak balik-balik. Dia Syekh Daud tu pergi mengaji masa usia dia remaja. Bayangkan usia remaja pergi mengaji, balik tua dah 35 tahun. Lepas tu baru balik. Kita boleh sanggup buat macam tu. Sebabkan kesanggupan dia sanggup korban, gitulah Allah bagi macam-macam kehebatan pada dia. Sebab pengorbanannya tinggi. Kita sanggup buat macam tu. Nak suruh datang Masjid Lama Taiping payah tak? Tak ada kata nak ngaji sampai ke Arab tak balik-balik. Kan? Tu dia. Jadi kita beradablah dengan alim-alim ulama. Kadang ada benda kita tak tahu. Macam hadis-hadis kan. Kadang baca hadis tak jumpa riwayat dia tu siapa. Baba Ridauddin kata apa? Bila kita baca hadis dalam kitab-kitab lama ni, tak jumpa riwayat dia siapa, jangan kata hadis tu palsu. Jangan kita tuduh. Sebab yang karang kitab ni bukan calang-calang orang. Takkan dia tak tahu hadis palsu tak palsu. Habis mana riwayat dia tu? Dia tahu, kita yang tak tahu. Jadi siapa cerdik, siapa bodoh? Dia cerdik, kita bodoh. Sebab dia tahu. Dia ambil hadis tu kat mana, dia tahu. Kita tak tahu. Siapa cerdik? Ini terus hukum. Ni tak ada hadis ni, tak ada asal ni. Ni hadis mana ambil tak tahu. Hang tak jumpa, dia jumpa. Dia syekh. Kan? Hang naik syekh. Nak mana sambung kan? Kita belajar beradab lah. Kita belajar biar beradab. Jangan terus menghukum alim-alim ulama kita, guru-guru kita. Macam hari tu orang duk petikai, Pak Sumit pun dia petikai. Pelik sungguh. Dia kenal tak kenal siapa dia Pak Sumit tu. Lepas tu dia cakap, bila kita tak kenal satu-satu orang, jangan terus tuduh dengan sebab kita dengar cerita dia saja. Pergi jumpa dia, kenal dia, duduk dengan dia. Syekh Zainal Asri ada orang kata dia sesat. Kenal tak siapa Syekh Zainal Asri? Pergi duduk dengan dia, pergi rumah dia. Mulut dia tak lekang dengan selawat. 1 hari 1000 selawat amalan dia.
1000 selawat. Kalau dia katalah malam dia tidur mimpi Nabi, pelik tak? Tak pelik, sebab selawat tak pernah lekang pada mulut dia. Nah, apa nak peliknya? Ini tuduh dia macam-macam apa sebagainya. Hang tak kenal, cuba duduk kenal sembang. Saya pun kadang-kadang jadi mangsa benda-benda macam ni. Kadang orang sampai kat saya cerita, orang ni macam ni, orang macam ni, kita terus sangka buruk dengan orang tu. Nah, bila jumpa kita langsung pandang selek je. Tapi bila dapat dengan dia, dia tak macam orang tu cakap. Ni punca suka mengadu domba, suka punya. Ini sifat tak elok. Lepas tu jangan kita melaga-lagakanlah alim-alim ulama' kita. Ni kadang netizen dia ambil video ni, ambil video ustaz lagi satu, dia buat versus VS. Dia ingat apa? Wrestling apa? Dia nak suruh lawan. Netizen bawah komen tu jangan cakap dah. Yang ni bantai. Sampai tak ada adab langsung. Maki hamun keluar habis. Habis dah rosak. Ini makna tanda alam ni nak musnah dah. Bila sampai orang sampai menghina-hina kekasih-kekasih Allah, alim-alim ulama Allah. Lepas tu Allah ambil seorang demi seorang. Sebab kita tak jaga. Kita tak sayang mereka. Kita tak jaga mereka. Allah ambil nyawa mereka seorang. Seorang ulama kita meninggal dunia. Mana ada dah. Lepas ni siapa nak ajar kita? Siapa nak didik kita benda-benda ni? Habis jadi yang tinggal dalam hadis kata akan tinggal atas dunia ni semua jahil belaka. Tak ada orang alim, semua Allah ambil nyawa. Sebab apa? Sebab kita tak menghargai adanya dia. Dah Allah ambil lah dia. Kan? Tu. Jadi kita ni yang fana kita, alam ni fana. Kullu alaiha fan. Setiap sesuatu itu fan, binasa. Yang itu ada kesudahan, maknanya akan ada sudah. Setiap sesuatu ni akan ada sudahnya. Sudahnya maknanya habislah. Ada titik noktah dia. Allah dah. Ada pun Allah tidak. Jadi turul adami mustahil bagi Allah, tapi bagi kita ya. Bagi Allah tidak. Baik. Kemudian nanti kita akan sambung yang keempat, al-mumathalatuhu lil hawadith. Al-mumathalatuhu lil hawadith. Macam mana kita akan tengok kuliah kita akan datang, insya-Allah. Jadi kat luar sana ada sedikit produk perniagaan, kuih-kuih raya ke apa. Jadi boleh sambung membeli sambil niat menerima. Lama dah tak beli ni, kena beli. Jadi cukup sekadar itulah pada pagi ni. Moga-moga apa yang kita kongsikan memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Fa ya rabbirham 'abdan nadak. Ya Tuhan kami, kasihanilah hamba-Mu yang selalu menyeru-Mu. Wa laisa lahu siwa. Hamba-Mu tidak punya apa-apa ya Allah yang boleh diharapkan kecuali hanya Engkau ya Allah. Allahumma kshifil ghummata 'anil ummah. Ya Allah, usirlah kesedihan, kesusahan, kebingungan dan kekalutan fikiran dari tengah-tengah umat ini ya Allah. Allahumma srif annal waba awal bala
Ya Allah, usirlah wabak dan bencana dari kami ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.